Dah on ke? Tak pasal. Okey, dah on. Jom kita start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita ada makan-makan. Okey, hari ni aku cadang aku nak kongsi dua berita. Satu berita yang baik, satu lagi berita yang aku rasa kurang baik. Okey. Berita mana dulu nak kongsi ni? Okey, aku rasa aku kongsi dulu berita yang kurang baik. Ingin aku maklumkan kat sini sebenarnya aku tidak lagi mengajar di PASTI, bermakna aku tak lagi menjadi cikgu di PASTI macam sebelum-sebelum ni, sebab aku dah berhenti. Bukan berhenti dalam masa terdekat ni, aku bukan berhenti masa PKP, bukan. Aku berhenti sebelum PKP. Tak silap aku 2 minggu lagi nak cuti sekolah. Okey. Berat sebenarnya nak cakap ni. Aku bagi tu benda ni sebab masih ramai lagi orang yang dekat luar sana yang WhatsApp, yang tanya aku, cikgu ada lagi ke pendaftaran? Bukan nak tanya buka sekolah ni, tapi nak tanya pendaftaran yang tahun depan. Okey, selalunya yang diorang rujuk ni adalah akute guru lah untuk tanya pendaftaran atau iuran. Tapi bila 2-3 orang tu dah start WhatsApp ni, aku rasa aku perlu beritahu, sebab tak semua orang tahu yang aku sebenarnya dah berhenti daripada mengajar PASTI. Setahu aku yang tahu mak ayah aku dan guru-guru pengurusan daripada PASTI tu sendirilah. Mungkin yang bagi nombor aku dekat orang-orang luar ni bekas-bekas parent yang tahun-tahun sebelumnya yang diorang tak tahu yang sebenarnya aku ni dah berhenti. Masa aku hantar surat tu pun pengurusan tak terima sebenarnya. Okey, tapi aku tetap dengan keputusan aku. Ada sebab lah kenapa aku berhenti tu, dan aku pun tak jangka lepas aku berhenti tu cuti sekolah terus PKP. Itu memang aku tak jangka, sebab dalam masa PKP tu pun ada juga yang saudara mara tanya, Gila kau buat ke kelas online ke? So aku macam mana nak cakap aku sebenarnya tak mengajar lah kan. Kena aku terpaksa kelentong sikit lah, ada buat online. Sebenarnya aku dah tak mengajar di PASTI. Okay. Lama juga pengalaman aku dekat PASTI ni, selama 4 tahun. Sebab memang sayang lah, sebab anak murid satu. Yang kedua, ibu bapa yang berada di PASTI ni sangat-sangat baik. Aku tak tahulah kalau dekat tadika lain sama ke tak, itu aku tak tahu. Tapi apa yang aku jumpa dan apa yang aku hadapi selama 4 tahun ni, tadika PASTI punya ibu bapa sangat-sangat bagus. Bayangkan masa PKP hari tu pun aku dah tak kerja, dan masa hari guru, okey, PKP itu masa hari guru, parent boleh datang rumah bagi hadiah hari guru. Hadiah tu aku rasa bukan murah, hadiah mahal, handbag yang original lah, yang aku rasa mahal. Dia tahu sebenarnya, parent tu tahu aku dah berhenti, tapi aku rasa macam sampai dia datang rumah tu, dia menghargai sebenarnya. Parent kalau dia sampai macam tu, dia menghargai kita yang dah mendidik anak dia, mengajar, mengasuh dia PASTI. Sebab tu aku cakap bukan senang sebenarnya aku berhenti daripada PASTI ni. Walaupun aku dah berhenti, ukhuwah antara guru-guru dan pengurusan dengan member masih lagi berjalan dengan baik, tak ada masalah. Itu keputusan aku sendiri yang berhenti dengan yang aku bagi surat dekat pengurusan tu lah. 4 tahun mengajar, macam-macam pengalaman, macam-macam anak murid punya ragam
tu biasa. Sebab aku bukannya mengajar budak sekolah menengah, aku bukan mengajar budak sekolah rendah, aku mengajar pasti ni kau tahu je lah, budak 5 tahun, budak 6 tahun, dia punya ragam macam mana kan, tu biasa. Tapi itulah, berat juga mula-mula masa nak berhenti tu, tapi kena sabar lah, kena tabah hati, kena kental lah kan. Sepanjang 4 tahun ni ada beberapa perkara yang aku rasa aku bangga, yang aku dapat yang terbaik bagi aku. Okay, first masa tahun pertama aku masuk pasti, masa tak silap aku Alhamdulillah aku ambil Kalan Jema'i. Kalan Jema'i ni choir. Okay, bukan senang nak ajak budak-budak choir, bukan senang. Aku dapat nombor 3. Yalah, masa tu yang masuk pertandingan tu 3 pasti je pun, so aku nombor 3, maknanya aku nombor last lah. Lepas tu tahun kedua aku buat cabaran, aku ambil nasyid. Okay, aku ambil nasyid pun bukan senang. Nasyid ni aku dapat juga nombor 3. Nasyid ni tak silap aku semua pasti wajib. Kalau ada 30 pasti kena masuk. Jadi dalam 32 pasti tu aku dapat nombor 3. Itu cabaran bagi aku untuk train, untuk latih budak, itu bukan senang. Dan yang aku rasa yang aku bangga sangat, tahun ketiga aku cabar diri aku untuk buat hafazan pula. Hafazan aku dapat juara untuk Johan dalam kawasan Gombak. Johan lelaki, yang perempuan tak ada rezeki, dia tak dapat masuk ke peringkat seterusnya. Yang lelaki aku dapat masuk peringkat Negeri Selangor, tapi tak, Negeri Selangor tu aku tak dapat apa-apa, dapat sagu hati je. Sebab yang dekat Negeri Selangor tu pun budak-budak memang gempak, memang hebat gila lah dia punya bacaan, hafazan semua kan. Jadi aku rasa sepanjang 4 tahun, dan 4 tahun ni tahun 2020 lah, 2020 ni tak dapat lah, sebab aku pun dah berhenti dalam bulan berapa tu, sebelum cuti sekolah. Jadi aku rasa selama 4 tahun aku mengajar ni, sebenarnya anak-anak murid tu yang mendidik kita. Dalam masa yang sama, anak murid tu yang mendidik kita, yang memberi kita kesabaran, yang memberi kita erti kehidupan. Walaupun kita ni tak ada anak lagi, kita tak kahwin lagi, kita rasa macam mana cara kita nak didik, nak asuh budak-budak ni bukan senang. Okay, jadi aku rasa itulah pencapaian aku. Aku rasa aku boleh banggakan diri aku. Macam tu je lah. 3 tahun, setiap tahun tu ada je lah nombor yang aku dapat. Okay, nombor 3 dan Johan untuk hafazan. Berita baiknya pula, Alhamdulillah aku dah pun dapat kerja. Okay, dalam musim PKPP ni tak silap, baru je aku kerja. Sekarang ni pun aku tengah rehat. Aku buat video ni aku tengah rehat. Aku rasa rezeki lah, sebab sekarang ni ramai yang tak ada kerja, ramai yang kena buang kerja, ramai yang syarikat tutup, bisnes tak boleh nak run, syarikat tak boleh nak pergi dah, jadi kena berhentikan pekerja, tak boleh nak rolling balik modal ke apa. Jadi aku rasa aku bersyukur lah, dalam masa orang lain yang dah tak ada kerja, yang tengah susah sekarang, aku kesian, aku sedih sebenarnya orang yang tak ada kerja ni. Tapi aku bersyukur sebab Allah bagi rezeki dalam masa orang lain yang tengah struggle gila kat luar sana untuk cari duit, bukan senang. Zaman sekarang ni korang tak boleh memilih kerja. Okay, zaman sekarang korang tak boleh memilih kerja. Aku kerja pasti mengajar itu sebenarnya bukan bidang aku. Okay, aku sebenarnya bidang IT yang aku belajar lah. Okay, tapi dari rezeki aku mengajar, itulah pengalaman yang aku rasa lebih berharga sebenarnya yang aku dapat. Okay, tapi bila aku dah berhenti, aku dapat pergi ke sekarang ni, adalah sikit bidang aku tu, dan banyak lagi yang aku perlu belajar. Aku rasa yang dekat luar sana
korang kerja lah, korang kena rajin. Satu, korang kena rajin dan korang kena bersungguh-sungguh untuk dapatkan kerja. Bukan senang. Korang kena bersaing dengan orang ramai dekat luar sana dan korang tak boleh memilih kerja. Apa saja. Pengalaman aku, okay, aku cerita sikit. Pengalaman aku first aku pernah kerja cuci pinggan. Itu biasa kalau orang-orang yang mula-mula nak pergi ataupun dia start kerja first, dia mesti kadang cuci pinggan ataupun cuci cawan. Aku cuci pinggan dekat kalau korang kenal Pak Hassan yang jual roti canai kuah kaki ayam tu, aku kerja kat situ. Sebab masa aku belajar, rumah sewa aku dekat belakang surau Pak Hassan tu. So dekat lah, aku letak barang, aku terus datang kedai, aku basuh cuci cawan, cuci pinggan. Jadi itulah pengalaman kerja aku. Kadang-kadang Pak Hassan bagilah sehari 30. Banyak bagi aku 30. Daripada pagi ke tengah hari je kedai dia buka. Petang kedai dia tak beroperasi kan. Makan free. Makan memang dah Pak Hassan bagi free dah. So sehari kadang 30, 35. Itu dah banyak dah. Okay, first, lepas tu yang kedua aku adalah pemandu Grab. Dan aku tak malu, aku rasa aku bawa Grab. Aku pemandu Grab, aku pernah bawa Uber. Sebab sekarang Uber dah tak ada, jadi Grab lah. Kita jangan malu aku rasa aku perempuan lah, aku tak boleh lah nak buat. Jangan. Itulah pengalaman korang sebenarnya. Lepas tu yang aku rasa tak silap aku bawa Grab dengan Uber ni dah dekat 2 tahun 2 ke 3 tahun lah macam tu. Macam-macam jugalah customer tu, biasa daripada foreigner, local, macam-macam orang, macam-macam ragam. Itu biasa, customer biasa. Yang tak bayar tambang pun ada ada. Jangan kita ingat. Tapi itulah yang mengajar kita, erti kehidupan. Sebab nak bagi tunjuk bukan senang nak cari duit ni, bukan senang. Dalam masa yang sama aku bawa Grab dengan Uber ni, full time aku adalah aku cikgu pasti. Itulah aku lepas cikgu pasti tu balik, aku sesi petang, kemudian balik bawa Grab lagi, lepas maghrib sambung pula sampai malam. Lepas tu besok subuh, lepas subuh keluar, pagi tu aku buat lagi. Ada juga aku buat kelas tambahan dekat pasti, yang datangnya pun budak-budak pasti je, yang kelas membaca hadis huda tu pun ada buat juga. Jadi kalau bab nak cari kerja ni, bagi aku korang kena tengok diri korang, apa yang korang boleh buat. Dan korang kena tahu apa yang korang boleh buat. Korang jangan rendah diri sangat. Korang mesti ada sesuatu yang Allah bagi, yang istimewa, yang korang boleh buat. Apa saja. Mesti ada. Korang kena macam ni. Korang kena fikirlah apa yang korang boleh buat untuk diri kau. Bekerja keras lagi lah. Sebab saingnya sangat kuat sangat kat luar tu. So korang kena tahu sesuatu, apa kebolehan yang ada dalam diri korang. So korang kena keluarkan dan bagikan benda tu manfaat pada orang lain. Nanti aku ceritakan syarikat yang aku kerja ni dia buat apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.